Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. وخصوصا إلى المؤلف حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وإلى العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلنباني رحمه الله تعالى وإلى شيخنا المرحوم شيخ فهمي زمزم رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah, taufik hidayah, pertolongan i'anah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat apa yang disebut oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap mereka kepada penuntut ilmu kerana mereka redha apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Kembali pada kitab kita Sayyirus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, yang merupakan terjemahan daripada kitab Lubab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang kita pegang ini adalah edisi yang telah ditahqiqkan oleh Syekhuna Al-Marhum Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, yang baru saja kembali ke rahmatullahi ta'ala baru-baru ni. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar, kitab yang kita pegang menjadi sebahagian daripada amal jariah mereka, pahala yang berterusan. Seperti mana kita selalu dengar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Kembali pada perbincangan kita, masih lagi kita di bawah bab yang ketiga pada menyatakan rahsia sembahyang. Jadi apa itu kita tinggal kitab tu, tak tahu kat mana. Jadi kembali pada perbincangan kita, muka surat 217 bawah sekali, perenggan bawah sekali. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan apabila engkau kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, maka engkau ingatkan bahwasanya syaitan itu seteru yang dengki dan mengintai, seteru yang dengki yang mengintai ia akan dikau, kerana berkehendak ia memalingkan akan hatimu daripada hadrat Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya engkau minta peliharakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pertolongan Allah daripada syaitan itu dan daripada waswasnya, supaya hadir hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ini tajuk kita ni apa dia? Yang kita bincang ni tajuk khusyuk di dalam sembahyang.
menghadirkan khusyuk di dalam sembahyang. Dulu kata musannif rahimahullahu taala, dan adalah kesempurnaan hadir hati itu dengan 6 syarat. Kita duk cerita macam kita nak hadir hati kita dalam sembahyang, nak hasilkan khusyuk sembahyang kita. Allah Taala firman, aqimis solata li zikri, dirilah sembahyang kerana mengingati aku. Bukan aqimis solat, wa aqimis solata li zikri, dirikanlah oleh kamu akan sembahyang kerana mengingatiku. Jadi kita sembahyang adalah untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala suruh kita ingat dia ketika sembahyang. Kan, di samping kita memperbaiki, memelihara gerakan zahir kita, takbiratul ihram kita, bacaan Fatihah kita, rukuk, sujud kita, dalam masa yang sama hati kita kena hudur, kena hadir dalam sembahyang. Faham apa yang kita baca, tadabbur apa yang kita baca, untuk menghasilkan khusyuk sembahyang kita. Benda ni bukan senang, benda payah. Kan? Wa innaha lakabiratun illal khashi'in. Sembahyang tu berat, melainkan kepada orang yang khusyuk. Bila khusyuk, sembahyang jadi mudah, jadi senang. Kerana khusyuk tu sendiri, kalau dia boleh buat benda yang berat, maka sembahyang tu menjadi ringan. Jadi Allah Ta'ala firman, wa innaha lakabiratun illal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang itu merupakan suatu benda yang berat, melainkan untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi apa yang disebut oleh musannif rahimahullahu ta'ala dalam tajuk ni, dalam bab ni, adalah antara cara kita nak menghasilkan khusyuk, iaitu tadabbur bacaan kita. Perhati apa yang kita baca. Ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mana selesai dah kita baca doa iftitah, ketika baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita ingat musuh kita yang nyata, musuh kita yang sentiasa untuk merosakkan ibadat kita, yang berusaha untuk melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, syaitan ni. Maka kita mohon perlindungan dengan pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan pertolongan Allah daripada syaitan yang direjam. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan tu adalah musuh kamu yang nyata. Dia tak boleh nak halang kamu daripada beribadat, dia lalaikan kamu ketika beribadat. Jadi ketika kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta pertolongan daripada, kita minta kepada Allah Ta'ala, kita minta dari Allah, kita minta dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada gangguan syaitan, daripada syaitan dan waswasnya yang akan membisik-bisik dalam hati kita ketika kita sembahyang. Kemudian kata musannif, dan adapun membaca Fatihah dan surah, maka hendak engkau hadirkan makna bacaanmu itu kerana sekira-kira. Jangan lalai hatimu itu daripada memahamkan akan maknanya itu. Nanti kita akan baca Fatihah, kita faham Fatihah tu. Sehari semalam kita baca Fatihah 17 kali. Kan? Tiap hari kita dah baca 17 kali, 17 kali. Lama mana dah kita dah baca? Semenjak kita kecil baca Fatihah. Maka sepatutnya kita faham apa yang kita baca. Kalau kita faham Bismillahirrahmanirrahim, kita reti, kita tahu apa maksud dia. Sebab kita dah ulang 17 kali sehari. Jadi kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, hadirkan hati, faham makna, tadabbur apa yang kamu baca. Maka apabila engkau baca Bismillahirrahmanirrahim, yakni aku mulai bacaan ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat yang kita mula bacaan kita ni, kita mula dengan Bismillah. Kullu amrin zibadin la yubda hu aqba. Setiap urusan tak dimulakan dengan Bismillah, maka urusan itu kurang berkat. Jadi Bismillah ni ada wajib, ada sunat. Bismillah yang wajib adalah Bismillah di awal Fatihah di dalam sembahyang. Kita mazhab Imam Syafi'i, wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun urusan-urusan yang mubah, urusan-urusan harus,
Setiap pergerakan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata musannif di sini kita baca Bismillahirrahmanirrahim di awal ayat Fatihah tu. Ingat bahwasanya bacaan aku nak baca bismillah ni mula dengan aku baca alhamdulillah ni, aku baca Fatihah ni mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah engkau niatkan dengan dia akan tabarruk pada memulai bacaanmu itu, dan fahamkan olehmu akan maknanya itu, bahawa sekalian perbuatan dan sekalian perkara itu jadi dengan qudrat Allah Subhanahu wa taala. Kita kata Bismillahirrahmanirrahim itu tabarruk, ambil berkat. Kan seperti mana kita sebut tadi, setiap urusan yang tak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim maka urusan itu aqta. Apa dia maksud aqta? Qalilul barakah, kurang berkat dia. Tak berkat. Maka kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillah di awal Fatihah dalam sembahyang ni wajiblah. Itu kata musannif rahimahullahu taala. Kemudian faham maksud Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia maksud Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah Ar-Rahman, Tuhan yang menganugerahkan nikmat yang besar-besar, nikmat yang kita dapat tengok dengan mata kepala kita, yang dapat kita sentuh dengan panca indera kita. Ini Allah Ta'ala beri melalui Rahman dia. Maka kita terjemah Bismillahirrahman dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Melalui sifat pemurah Allah Ta'ala beri tak kira kepada siapa. Orang mukmin pun dapat, orang kafir pun dapat. Apa dia? Nikmat-nikmat yang zahir. Nikmat harta benda, nikmat kesenangan, nikmat pangkat, nikmat kedudukan. Allah Ta'ala beri nikmat kerajaan. Dia beri tak kira kepada siapa. Melalui sifat Rahman dia. Kepada orang beriman pun diberi, kepada orang kafir pun diberi. Kepada Fir'aun pun diberi, kepada Nabi Sulaiman pun diberi kerajaan. Mana tak kira kepada siapa Allah Subhanahu wa taala beri melalui sifat Rahman dia. Ar-Rahim, apa dia maksud Ar-Rahim? Al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Tuhan yang menganugerahkan nikmat yang halus-halus. Apa dia maksud nikmat yang halus di sini? Iaitu nikmat yang tak dapat dilihat oleh mata. Itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taqwa, nikmat ma'rifatullah, nikmat redha. Allah Ta'ala beri kepada siapa? Kepada orang yang dia kasih sahaja. Kan? Kepada para nabi, kepada para wali, kepada para rasul, kepada para arifin. Allah Ta'ala beri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat redha, nikmat taqwa, nikmat ma'rifah. Melalui sifat apa? Melalui sifat Rahim dia. Maka kita terjemah Ar-Rahim, makna dia penyayang. Kan? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita pandang segala nikmat, segala apa yang kita dapat Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, Allah Ta'ala beri melalui sifat Rahim dia, dan sifat Rahman dia, dan juga sifat Rahim dia. Itu kata musannif, sekalian perbuatan dan sekalian perkara itu jadi dengan qudrat Allah Subhanahu wa taala. Tu kita tadabbur ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila engkau baca Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam, maka hendaklah engkau hadirkan di dalam hati syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sekalian nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada pada lainnya. Dan kuasa mengerjakan ibadat itu juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa dia maksud dia? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memerintah sekalian alam. Kita lihat seluruh nikmat yang kita perolehi. Kalau kita nak bilang, tak mampu kita nak bilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kamu hitung nikmat Allah, tak mampu kita nak hitung. Semenjak kita dilahirkan sampai sekarang ni, cuba bilang nikmat Allah. Masya Allah. Oksigen yang kita duk ambil, kita duk hirup setiap hari ni, Masya Allah. Betapa mahalnya. Namun Allah Ta'ala beri kepada kita tanpa sebarang bayaran. Tak perlu
Tak ada mai tiap-tiap bulan bil untuk oksigen kita, tak ada. Kan? Kita bernafas tiap-tiap hari tak ada. Macam bil elektrik kalau sampai jenuh kita nak bayar. Tengok Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, Masya Allah, nikmat yang tak terhingga banyak. Maka kita lahirkan syukur kita dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita memperolehi nikmat yang sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat iman dan juga Islam. Itu nikmat yang paling hebat. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, kerja ibadat yang kita buat ni, sembahyang kita, Allahu Akbar, ni juga nikmat Allah Ta'ala. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, sebenarnya kita sedang tenggelam dalam nikmat Allah. Dan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala itu pun perlu kepada syukur juga. Kerana melafazkan Alhamdulillah, kita sebut Alhamdulillah sendiri adalah nikmat. Okay. Dan nilai dia Masya Allah, Alhamdulillah ni memenuhi langit dan bumi. Kan? Nilai dia Masya Allah begitu besar. Jadi kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala, perlu kepada syukur pula. Sebut pula Alhamdulillah, sebut tu pula nikmat lagi. Betapa luasnya nikmat Allah Ta'ala yang tak mampu untuk kita nak kira. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, ketika kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, maka hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu akan syukur bagi Allah Ta'ala. Kerana sekalian nikmat itu daripada Allah, tiada daripada lain. Dan kuasa mengerjakan ibadat itu sendiri juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh sembahyang, itu pun nikmat Allah. Hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kebaikan, Allah Ta'ala jadikan kejahatan. Innallaha khalaqal khaira wasyarra fatuba liman ja'ala lahul khair. Allah Ta'ala jadikan kebaikan dan Allah Ta'ala juga jadikan keburukan. Maka beruntunglah orang yang Allah Ta'ala jadikan kebaikan untuk dia. Jadi kita sembahyang ni adalah kebaikan yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Maka kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita ingat gitu dalam sembahyang kita. Ketika kita sebut Alhamdulillah, Masya Allah, betapa luas, betapa dalam makna dia. Dan apabila engkau baca Ar-Rahmanir Rahim, artinya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat murah dalam dunia, lagi amat mengasihani akan hambanya di dalam akhirat. Pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah Allah Ta'ala di dunia ni, tak kira orang mukmin pun dapat, orang kafir pun dapat. Adapun kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman di dalam negeri akhirat kelak. Untuk Rahman di dunia, untuk Rahim di hari akhirat. Mana untuk sifat Rahim ni Allah Ta'ala tak limpahkan melalui sifat Rahim dia nikmat kepada orang kafir di hari akhirat kelak. Kan kita dengar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Allah Ta'ala limpahkan satu rahmat di atas muka bumi Allah ni. Dengan satu rahmat itu kita tak mampu nak bilang betapa banyaknya rahmat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat itu adalah kenalnya hamba akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat paling besar, kita kenal Allah. Sebab itu ulama menyebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan satu rahmat yang Allah Ta'ala limpahkan ke atas muka bumi ini kepada kita di dunia ni, Masya Allah, tak terhingga nikmat. Dan sebesar-besar nikmat apa dia? Iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan ingat di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan 99 rahmat dia. Dan 99 rahmat dia itu melalui sifat rahim yang dikhususkan kepada orang yang beriman. Itu kata musannif. Diterjemah, Allah Ta'ala Tuhan yang amat murah di dalam dunia, lagi amat mengasihani akan hambanya di dalam akhirat. Bila sebut rahim di hari akhirat, bila sebut rahman di dunia.
Maka ingatkan olehmu di dalam hatimu akan betapa banyak rahmat Allah Ta'ala itu akan dikau, supaya engkau harap akan dia serta engkau besarkan akan dia dengan katamu Maliki Yaumiddin. Kenang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas, yang begitu besar, yang begitu banyak terhadapmu. Kemudian barulah kamu berkata Maliki Yaumiddin. Apa dia maksud Maliki Yaumiddin? yakni Tuhan yang memerintahkan pada hari kiamat dari huru hara, daripada huru hara hari kiamat dan balasannya dan hisabnya. Tadi kita kenal rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas di dunia dan juga di hari akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, kita sebut pula Maliki Yaumiddin. Ketika kita sebut Maliki Yaumiddin, kita ingat bahwasanya yang memerintah negeri akhirat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah dunia pun Allah Ta'ala perintah. Cuma Allah Ta'ala sebut akhirat kerana apa? Nak abang kata hari itu hari yang besar. Malik Yaumiddin, raja pada hari Tuhan yang memerintah pada hari kiamat. Jadi hari dunia ni Allah Ta'ala tak perintah ke? Allah Ta'ala perintah juga. Tapi bila sebut perintah hari kiamat, maka dunia apatah lagi lah, kan? Cuma di dunia ni orang lain boleh mengaku lagi raja, orang lain boleh mengaku lagi pemerintah, orang lain boleh mengaku lagi dia ada kerajaan. Namun di hari akhirat kelak tak ada siapa boleh mengaku dia sebagai kerajaan. Oh, dia ada kerajaan, dia ada negeri tak? Dia pemimpin tak? Allah Ta'ala firman, limanil mulkul yaum. Bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Siapa lagi nak mengaku raja? Siapa nak mengaku kerajaan lagi? Tak ada dah. Lillahil wahidil qahhar. Hanya semata-mata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wahid, yang satu, Al-Qahhar. Itu maksud Maliki Yaumiddin. Bila sebut Maliki Yaumiddin, bayangkan kita berada di mahsyar. Ketika itu tak ada siapa lagi tempat kita bergantung, tempat kita nak meminta, nak memohon pertolongan. Nanti kita akan sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kata musannif, kemudian engkau ikhlaskan hatimu semata-mata, ibadatmu itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kerana lainnya. Dengan katamu Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Jadi setelah kita rasa kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan kita tadi Maliki Yaumiddin, ketika itu kita membuat pengakuan. Lepas sebut Maliki Yaumiddin, tadi kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian baru kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini seolah-olah pengakuan. Kita mengaku, ya Allah, Iyyaka akan dikau, hanya engkau sahaja ya Allah, na'budu kami sembah. Masa kita sebut Iyyaka na'budu tu, kata musannif rahimahullahu ta'ala, betulkan niat kita. Hanya engkau ya Allah kami sembah, zahir dan juga batin. Hati kami buat kerana-Mu, anggota kami sujud patuh padamu ya Allah. Kalau zahir kita nampak takbiratul ihram kita, bacaan Fatihah kita, rukuk, orang panggil rukun qauli, rukun fi'li kita buat kerana siapa? Kerana Allah. Rukun fi'li kita menyembah Allah, rukun qalbi kita pun kena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah ya Allah, zahiran wa batinan, luar dan dalam. Hati kami ibadat ni semata-mata kerana-Mu, anggota kami ni rukuk, sujud, takbiratul ihram semata-mata kerana-Mu, semata-mata kepada-Mu, disembah kepada Allah kerana Allah. Itu maksud Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian engkau berlepas dari perbuatanmu
serta engkau serahkan sekalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katamu, wa iyyaka nasta'in. Sungguh pun kami mengaku ya Allah, kami sembahmu dan kami ikhlas kerana-Mu, namun kami lemah, kan? Kami lemah. Ada kekurangan dalam niat kami, ada kekurangan dalam ibadat kami. Maka tidak ada tempat kami meminta melainkan hanya padamu ya Allah. Kita serah. Jadi kita kata kita beribadat, kemudian kita serah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu nak jaga ikhlas kita. Begitu juga kita tak mampu nak jaga khusyuk kita. Kan? Kita juga tak mampu untuk menyempurnakan ibadat kita, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita keluar daripada mulut kita, wa iyyaka nasta'in. Itu kata musannif. Kemudian maka engkau berlepas daripada perbuatanmu, serta engkau serahkan sekaliannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katamu, wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah. Habis dah pasrah tu. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah nasta'in, kami mohon pertolongan. Kami tak mampu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada hilah untuk tinggal perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata, tiada kekuatan untuk beribadat kepada Allah melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini petua guru saya dia mengaji petani itu, Syekh Ismail Ibn Yusuf Al-Fatani rahimahullahu taala. Dia kata lepas kita takbir Allahu Akbar, sebelum kita baca doa iftitah, kita ingat dalam hati kita, ya Allah, aku serah ibadat sembahyangku ni padamu ya Allah. Aku tak mampu nak jaga dia, nak pelihara dia, nak sempurnakan dia, melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Ufawwidu amri ilaika ya Rabb. Gitu. Aku serah urusan sembahyangku ni padamu ya. Dalam masa yang sama kita usaha jaga khusyuk kita, tadabbur bacaan kita. Namun kita dah serah pada Allah Taala dah. Jadi kata guru saya, dengan kita serah sembahyang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang kita lalai tu, walaupun kita jaga dah daripada takbiratul ihram, kita usaha dah tadabbur bacaan kita, tapi hilang, kan? Sampai tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia gaib, hilang. Tu imam kata amin, baru sedang balik. Macam tu. Maka tempat terlopong tu, tempat lubang-lubang tadi ni, dikira sempurna. Kerana kita dah serah pada Allah Ta'ala sembahyang ni. Kita tak mampu nak jaga ibadat kita, nak sempurnakan sembahyang kita, melainkan dengan pertolongan Allah. Di sini kita sebut juga wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah kami mohon pertolongan ya Allah, peliharalah ibadat kami ini. Artinya akan dikau kami minta tolong dalam perbuatan kami, sama ada ibadat ni, ibadat sembahyang kami ini, atau lainnya, kerana tiada kuasa seseorang berbuat ibadat dan lainnya itu melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala dan petunjuknya dan qudratnya dan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pasrah. Ya Allah, aku tak ada kekuatan, tak ada kemampuan, melainkan dengan pertolonganmu sahaja ya Allah aku mampu beribadat padamu ya Allah, mampu khusyuk dalam sembahyang ya Allah, mampu sempurnakan ibadat sembahyang ini. Itu maksud dia. Dan apabila engkau selesai daripada meminta peliharakan daripada syaitan dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katamu bismillahirrahmanirrahim, dan apabila tabarruk dan ambil tabarruk dengan dia, dan setelah selesai memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala pada berbuat ibadatmu itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka pinta pula olehmu daripada Allah Subhanahu wa taala akan hidayah pada jalan yang benar dengan katamu ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Taala kata hamadani rabbi, hamadani abdi, hamba aku sedang memuji aku ni.
Ketika kita kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah Taala kata ni hamba aku duk puji aku ni. Dan Allah Taala Maha mengetahui. Kita puji Allah Taala mulut saja, kan sekali dengan hati. Kan? Tergamak dah kita bila kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba hati kita tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak puji pun. Kita teringat kereta kita jumpa dah kunci kereta, jumpa masa tu, masa sebut alhamdulillahirabbil alamin. Puji siapa ni? Puji Allah ke puji kereta ni? Contohnya. Jadi ketika kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, Allah Taala jawab, hamadani abdi. Kan, hamba aku duk puji aku. Dan Allah Taala Maha mengetahui kalau mulut saja kita puji Allah, hati tak. Allah Taala kata hamba ni tipu aku ni. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata musannif rahimahullah taala, selesai kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barulah kita minta pada Allah apa yang kita minta, dan pinta pula olehmu daripada Allah Ta'ala akan hidayah pada jalan yang benar dengan katamu, ihdinas siratal mustaqim. Artinya beri olehmu, hai Tuhanku, akan kami hidayah, yakni petunjuk akan jalan yang betul, iaitu jalan yang membawa kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iaitu jalan orang-orang yang salik, yang muttaqin. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Apa dia maksud ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan orang yang bertakwa, jalan orang yang salik, orang yang menuju kepadamu. Kami ni ibadat gitu-gitu je, kan? Ibadat kami belum lagi sampai ibadat orang yang muttaqin, ataupun ibadat kami belum lagi sampai ibadat orang yang arifin. Maka tunjukkan kami ya Allah ke jalan itu, supaya kami dapat menjadi orang yang bertakwa, di kalangan orang-orang yang bertakwa, supaya kami jadi orang yang arif, orang yang benar-benar mengenalimu ya Allah. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Juga ihdinas siratal mustaqim dengan makna ya Allah, kekalkan kami di atas jalan yang lurus. Kita dah Islam dah, kita dah mukmin dah, kita dah reti dah sifat 20, kan? Dah kenal dah Allah Ta'ala, kenal cara kita lah. Kekalkan kami di atas jalan ni ya Allah, jangan ubah dah. Kami Islam, mak pak kami Islam, kami pun Muslim. Mak pak kan, tok nenek kami Muslim, kami pun Muslim. Alhamdulillah kami dah boleh sembahyang, kami reti sembahyang dah. Jadi apa yang kita buat sekarang ni daripada kebaikan dan ketaatan, minta Allah Ta'ala kekalkan. Juga dengan makna ihdinas siratal mustaqim, kan? Ada ulama menyebut ihdinas siratal mustaqim tu makna dia, ya Allah, kekalkan kami di atas jalan yang lurus ini. Ataupun kata musannif di sini yang kata ihdinas siratal mustaqim tu makna tingkatkan kami jalan yang lurus ni. Alhamdulillah sembahyang dah, minta ya Allah tunjuk kami jalan yang lurus, sembahyang yang khusyuk, kan? Alhamdulillah kami dah mukmin dah, ya Allah jadikan kami mukmin yang taat. Itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah jadikan kami ni mukmin yang takwa, dan takwa tu dia bertambah, kan? Orang yang ada orang yang takwa, ada orang yang lebih takwa, ada orang yang paling takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalangan kamu di sisi Allah yang paling takwa. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang bertakwa. Jadi jalan tu semakin bertambah, takwa semakin bertambah. Jadi walaupun sekarang dah ada takwa, minta lagi takwa tu. Tingkatkan lagi takwa tu. Itu juga dengan makna ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim ada dua makna lah. Yang pertama, kekalkan kami di atas jalan yang lurus ni. Ataupun apa yang diterjemah oleh musannif rahimahullah taala, tunjukkan kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang betul, jalan yang membawa kami kepada takut pada Allah. Takut ni dia makin bertambah, kan? Begitu juga takwa dia makin bertambah. Minta semakin hari semakin takwa, semakin hari semakin takut, semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dan pinta pula olehmu akan jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayah yang betul, iaitu jalan bagi para anbiya dan aulia dan siddiqin,
dan syuhada dan salihin. Dengan katamu siratal ladzina an'amta alaihim. Apa dia maksud ihdinas siratal mustaqim? Apa dia siratal mustaqim? Jalan yang lurus tu sebut apa dia? Iaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa dia orang yang kau beri nikmat kepada mereka? Iaitu minal anbiya wal awliya was siddiqin wasyuhada wassalihin. Seperti mana mereka dapat nikmat tu, ya Allah, kami nak juga nikmat tu. Nikmat yang diberikan kepada para nabi, nikmat yang diberikan kepada para wali, nikmat yang diberikan kepada siddiqin, nikmat yang diberikan kepada syuhada, nikmat yang diberikan kepada salihin. Iaitu nikmat apa? Nikmat iman, nikmat ma'rifatullah. Ya? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukanlah jalan golongan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Seperti golongan yang dimurkai, yang Allah Ta'ala murka, iaitu daripada golongan Yahudi. Waladdallin, dan golongan Nasrani, dan orang-orang yang ikut mereka. Minta jauh daripada jalan maghdubi alaihim waladdallin. Habis. Dan pinta olehmu pula, akan perkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala permintaanmu itu dengan katamu amin. Artinya perkenankan olehmu, hei Tuhanku, akan segala permintaan kami ini, permintaan kami itu. Setelah kita minta, tadabbur apa yang kita minta tu, kita reti apa yang kita minta, kita faham apa yang kita minta. Minta jalan yang lurus, minta jalan para anbiya, para mursalin, para awliya, para siddiqin. Minta jauh daripada jalan Yahudi, Nasrani, orang kafir, minta jauh. Kemudian kita mohon, ya Allah, perkenankan permintaan kami ini. Kita pun sama-sama sebut amin. Habis. Dan demikian lagi sayugianya engkau faham dan engkau bacakan dan engkau bicarakan akan makna segala surah yang engkau baca kemudian daripada Fatihah, dan segala zikir dan segala doa dan segala tasbih yang di dalam sembahyang itu, supaya hadir hatimu di dalam sembahyang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada segala yang disuruhnya, iaitu ibadat yang engkau perbuat itu. Kemudian kata musannif, setelah baca Fatihah amin dah, kita pun baca surah. Baca surah pendek tak apa, yang penting bacaan tu kita faham. Walaupun kita baca qul ya ayyuhal kafirun, kita faham maksud dia. Kan? Kita baca qul huwallahu ahad, kita faham. Kan? Tak apa, pendek pun tak apa, sebab sembahyang tu adalah untuk ingat pada Allah. Kalau sembahyang kita baca bacaan yang menyebabkan kita ingat, kita tadabbur, kita perhati. Orang panggil lahir rasa kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita, di sebalik bacaan yang kita baca. Walaupun pendek lebih baik daripada panjang kita baca apa pun kita tak faham, kan? Antara pendek faham dengan panjang tak faham, tentulah lebih baik pendek yang faham tu. Kita faham qul huwallah, baca qul huwallah, dia asyik baca qul ya dengan qul huwallah, tak apa, tu je dia faham pun. Tapi kalau surah-surah lain yang dia faham dengan surah pendek, tentulah lebih afdal yang panjang. Kan? Panjang faham dengan pendek faham, ambil yang panjang fahamlah. Kan? Itu kata musannif rahimahullah ta'ala, segala bacaan yang kamu baca. Setelah tadi Fatihah kita faham, kita tadabbur surah-surah yang kita baca. Ambil surah-surah yang kita faham, yang mampu kita tadabbur. Kemudian zikir dan doa juga kita perhati, kita baca, kita faham. Kita sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdih, maha suci Tuhan yang al-azim, yang maha agung, wa bihamdih, dan segala dan pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimah yang begitu besar nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan hendaklah engkau membanyakkan adab, dan hendaklah engkau membaikkan adabmu di hadapan hadrat Allah Subhanahu wa taala itu. Kerana engkau berdiri sembahyang itu, iaitu berdiri bermunajat di hadapan hadrat Allah taala. Dan baikkan olehmu adabmu pada zahir dan batinmu, kerana Allah Subhanahu wa taala melihat ia dan mengetahui ia akan yang di dalam hatimu dan di dalam rahsiamu itu. Jadi jaga adab kita. Seperti mana kita sebut tadi, ketika kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, hati kita memang puji Allah taala. Itu adab dia. Kalau mulut kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, hati kita ingat lain, itu tak ada adab. Kan? Kita peluk seseorang tapi hati kita ingat orang lain. Tak kena. Dia mai jumpa kita, dia peluk kita, apa-apa semua, tapi hati dia bukan ingat kita pun, dia ingat orang lain. Kan? Kalau kita tahu, kita pun tolak dia, apa ni, hang peluk aku, hang ingat orang lain. Kan? Macam tu juga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, kita sembah Allah, tapi hati kita pergi kot lain. Jadi kita baca apa yang ditulis oleh alim ulama kita ni untuk menilai diri kita. Saya tolong baca apa yang ditulis oleh ulama, saya menilai diri saya sendiri. Bukan duk tengok orang, tengok diri kita, Masya Allah, betapa jauhnya ibadat kita daripada sempurna. Maka bila kita sedar yang kita ni tak sempurna, kita berusaha untuk sempurnakan ibadat kita. Nak sembang bab khusyuk ni boleh sembang je lah. Kan? Saya tolong baca ni, Masya Allah, memang tak layak nak baca ni. Tapi ingat kata baca ni untuk tegak diri kita sendiri. Baca juga. Kita kongsi bersama. Kita murajaah tulisan-tulisan alim ulama kita untuk perbaiki amal ibadat kita. Mudah-mudahan ibadat kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin elok, semakin hari semakin berkualiti. Dan demikian lagi kata musannif rahimahullah taala, apabila engkau baca akan tasyahud. Langkah tu. Maka hendaklah engkau tawaduk dengan zahirmu dan batinmu. Zahir kita tunduk, kan sembahyang kita tunduk, mata kita tengok tempat sujud kita. Kepala kita tunduk. Bukan kita mendongak tengok ke langit, tak boleh. Kita tunduk tengok ke bawah. Jadi zahir kita tawaduk, rendah. Begitu juga batin kita, hati kita juga tawaduk. Tak mau zahir nampak tawaduk, nampak khusyuk dia sembahyang, itu pada zahir. Batin dia, hati dia ingat mana? Adakah memandang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ataupun ingat benda dunia? Tu. Mana hati kita tahu, zahir kita tawaduk, batin juga kena tawaduk. Dan lihat olehmu, jika engkau berdiri di hadapan sultan atau di hadapan raja yang besar-besar, betapa hal keadaanmu pada ketika itu. Cuba kita dipanggil masuk dalam majlis raja-raja, tengok macam mana kita. Zahir kita memanglah, hati kita macam mana? Allah lekehnya aku, komannya aku. Kita rasa gitu. Tu dengan raja dunia, makhluk macam kita juga. Makan, minum, buang najis macam kita juga. Sekarang ni kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita, pencipta kita. Segala-galanya berada di bawah kerajaannya. Maka ketika itu apa yang kita rasa ketika menghadap dia? Kan? Jadi zahir kita, batin kita kena gitu. Kalau kita menghadap raja macam mana, kita dipanggil masuk dalam majlis raja macam mana, bahkan lebih daripada tu kita kena rasa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita orang lain ni, bukan cerita kita ni. Ini cerita para wali, ini cerita para orang soleh. Ibadat mereka begitu. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan sekalian alam. Dan adalah segala sultan dan segala raja yang di dalam dunia, yang kamu masuk dalam majlis dia, kamu tunduk, kamu rasa lekeh tadi ni, mereka tu adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu berada di dalam majlis raja-raja, kamu rasa kamu lekeh, kamu koman.
Kenapa ketika berada di depan Allah Subhanahu wa taala kamu rasa kamu hebat, kan? Sedangkan raja-raja yang kamu masuk dalam majlis mereka tu adalah makhluk Allah taala, hamba Allah belaka. Dan demikian lagi sayugianya engkau ingatkan di dalam hatimu itu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ketinggiannya pada ketika engkau rukuk, pada ketika engkau sujud, dan lagi engkau ingatkan kehinaanmu dan dhaifnyamu dan kerendahanmu, dan engkau ingatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat akan dikau dengan menjadikan engkau ahli bagi berbuat ibadat kepadamu. Ingat kebesaran Allah, ingat keagungan Allah, ingat kamu beribadat itu pun Allah taala buat. Tiba-tiba kamu nak rasa kamu hebat. Gitulah. Dan munajat ke hadratnya, selesai. Dan hendaklah engkau kosongkan hatimu itu daripada barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berhadap hatimu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya berhadap Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu berhadap atas orang yang sembahyang selama mana ia tak berpaling. Jadi kata musannif rahimahullah taala, pastikan hati ketika itu usaha mungkin, sekuat mungkin untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Usaha seboleh mungkin untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kita lalai, buang, kan? Tolak kelalaian tu. Hati kita ingat berlalai, buang ingatan tadi. Kembali kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada orang yang sembahyang, menghadap rahmat dia lah. Ma lam yaltafit, selama mana hamba tu tak berpaling hati dia daripada mengingati Allah. Selama mana dia ingat Allah taala dalam sembahyang dia, selama itulah dia, Allah taala menghadap dia dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila dia paling, lari daripada pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah engkau peliharakan pada zahirmu dan pada batinmu daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ia naqal daripada setengah ulama yang arifin. Allah Subhanahu wa taala alam. Berhenti kat situ. Dan kata Imam Al-Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma ij'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.